Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Hasri kali ini, di mana Cikgu akan menerangkan pengurusan data, di mana kita akan mentafsir data berbentuk piktograf, carta palang dan juga carta pai. Pertama sekali, marilah kita cuba mengenali apa itu piktograf pada paparan. Okey, ini adalah salah satu contoh piktograf, di mana di dalam piktograf, okey, ini adalah tajuk. Ya, di dalam piktograf ia menggunakan simbol. Okay, contoh di sini bagi simbol bilangan murid, dan gambar yang dipilih adalah gambar berbentuk orang bagi mewakili orang, dan seterusnya mesti ada petunjuk. Ini adalah perkara-perkara yang wajib ada di dalam piktograf. Semestinya ada petunjuk. Dan cuba perhatikan gambar rajah yang ditunjukkan mempunyai separuh bahagian. Jadi ini bermaksud nilai yang diwakili dibahagikan dengan 2, di mana contoh di sini bagi satu gambar rajah mewakili 20 orang. Jadi bagi separuh gambar, bermaksud petunjuk ini menunjukkan bahawa bilangan yang diwakilinya adalah separuh bilangan. Bagi contoh di sini 20 orang murid bagi satu gambar, dan separuh gambar bermaksud 20 orang murid kita bahagikan dengan 2. Jadi gambar yang separuh ini adalah mewakili sebanyak 10 orang. Sebenarnya kita lihat contoh soalan bagi rumah sukan SK di Lasal, di mana di dalam piktograf yang ditunjukkan mempunyai 4 buah rumah sukan, iaitu kuning, merah, hijau dan biru. Dan antara soalan yang biasa diajukan adalah rumah sukan manakah yang mempunyai bilangan murid yang paling ramai. Okey, untuk di sini anda semua boleh melihat berapakah bilangan gambar yang diwakili yang paling banyak ataupun yang paling banyak. Contoh di sini rumah kuning ada 6 gambar rajah, rumah merah ada 3, rumah hijau ada 5 gambar rajah penuh dan 1 gambar rajah separuh. Bagi rumah biru ada 3 gambar rajah penuh dan 1 gambar rajah separuh. Baiklah, daripada soalan yang dipaparkan, bolehkah anda semua tentukan rumah sukan manakah yang mempunyai bilangan murid yang paling ramai? Okey, baiklah, tentulah rumah kuning. Kerana rumah kuning berdasarkan gambar rajah sahaja kita dapat tentukan yang mana mempunyai bilangan murid yang paling ramai. Okey, untuk di sini tidak memerlukan anda mengira berapa orang, kerana soalan hanya bertanyakan rumah sukan manakah. Jadi jawapannya adalah rumah kuning. Kita lihat pada soalan seterusnya, berapakah bilangan murid bagi rumah hijau? Baiklah, seperti mana yang telah diterangkan tadi, lihat di piktograf rumah hijau ada berapakah bilangan gambar yang dipaparkan. Okey, untuk di sini kita dapat lihat ada 5 gambar rajah yang penuh dan 1 gambar separuh. Okey, jadi bagaimana kita hendak mengira dalam bentuk formula matematik? Kita lihat gambar rajah yang dipaparkan. Okey, seperti mana yang cikgu terangkan tadi, ada 5 gambar rajah yang penuh dan 1 gambar rajah yang menunjukkan separuh, hanya separuh bahagian ataupun sebahagian sahaja. Baik, caranya adalah kita ambil gambar rajah yang penuh, iaitu sebanyak 5 tadi, 5 gambar rajah penuh, dan kita darabkan dengan petunjuk tadi. Petunjuk di mana satu gambar rajah mewakili 20 orang, dan kita dapat 5 gambar rajah yang penuh. Jadi 5 darabkan dengan 20 orang dan kita tambahkan dengan 10 orang. Okey, bagaimana dapat 10 orang? Gambar rajah separuh tadi, kita tahu satu gambar rajah penuh mewakili 20 orang. Sekiranya separuh, bermakna kita bahagi 20 orang kepada 2. Jadi kita akan dapat jumlahnya 10 orang. Dan ini adalah cara penulisan ayat matematik, di mana 5 darab dengan 20 orang dan ditambah dengan 10 orang. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 110 orang. Ya, ini untuk jawapan yang kedua. Baik, kita lihat soalan yang seterusnya. Berapakah beza bilangan murid bagi rumah kuning dan rumah merah? Okey, di sini terdapat beberapa cara untuk anda mendapatkan jawapan. Cara pertama adalah anda perlu mendapatkan berapakah jumlah murid di dalam rumah kuning dan jumlah murid bagi rumah merah. Kerana kita nak tahu beza di antara bilangan murid rumah kuning dan juga rumah merah. Jadi berdasarkan soalan, berapakah beza? Apabila soalan bertanyakan beza, jadi operasi yang terlibat adalah operasi
tolak. Kita nak ketahui berapakah beza antara rumah kuning dan juga rumah merah, kita perlu menggunakan operasi tolak. Okey, kita dapat lihat di sini, kita dapatkan dahulu bilangan jumlah murid yang berada di dalam rumah kuning dan juga rumah merah. Dan dalam ayat matematiknya kita boleh tulis begini, iaitu 6 darab 20, di mana ada 6 gambar rajah, dan 20 itu adalah kita ambil daripada petunjuk, di mana satu gambar rajah mewakili 20 orang. Jadi 6 darabkan dengan 20, dan kita tolak pula dengan rumah merah, di mana 3 gambar rajah dan kita darabkan dengan 20. Di mana yang tertera ayat matematik 6 darab 20 ditolakkan dengan 3 darab dengan 20. Okey, kita akan dapat, kita kira yang di dalam kurungan dahulu, kita akan dapat 120 ditolakkan dengan 60. Kita akan dapat jawapannya adalah 60. Baiklah, seterusnya mari kita mengenali apa itu carta palang. Terdapat dua jenis carta palang, di mana pertamanya adalah carta palang berbentuk mengufuk ataupun melintang, dan satu lagi adalah carta palang berbentuk mencancang ataupun menegak. Kita lihat carta palang ini adalah carta palang berbentuk mencancang ataupun menegak. Bagaimana yang dapat dilihat di sini, pertama sekali mesti mempunyai tajuk jualan kereta syarikat kereta raya. Seterusnya kita lihat pada paksi X, di mana paksi X itu mewakili tahun yang dipaparkan, iaitu 2015, 2016, 2017 dan 2018. Seterusnya pada paksi Y menunjukkan bilangan kereta, berapakah jumlah kereta yang dijual. Baiklah, kita lihat pada contoh soalan yang pertama. Berdasarkan carta palang, berapa buah kereta yang telah dijual oleh syarikat kereta raya pada tahun 2017? Okay, cuba lihat tahun 2017. Kita dapat lihat berapa jumlah kereta yang telah dijual. Di sini dapat lihat sebanyak 300 buah kereta ataupun 300 unit kereta yang telah dijual pada tahun 2017. Jadi jawapan adalah 300 buah kereta ataupun 300 unit kereta. Ini jawapan bagi soalan yang pertama. Baiklah, kita lihat soalan yang kedua. Tahun bilakah syarikat kereta raya menjual paling sedikit kereta? Berdasarkan kepada carta palang, kita lihat palang yang mana yang menunjukkan penjualan kereta yang paling sedikit. Kita lihat palang yang paling rendah. Cuba lihat pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Cuba bandingkan palang yang mana yang menunjukkan paling rendah pada tahun 2015. Palang yang paling rendah, rekod jualan kereta pada tahun tersebut adalah sebanyak 200 buah kereta ataupun 200 unit kereta. Jadi jawapannya adalah tahun 2015. Kita lihat contoh soalan yang seterusnya. Berapakah jumlah kereta yang telah dijual oleh syarikat kereta raya sepanjang 4 tahun? Jadi untuk mendapatkan jumlah kereta, kita kena menggunakan operasi tambah, di mana kita perlu menambah jumlah kereta yang dijual setiap tahun. Bermula tahun 2015, berapa jumlah kereta? Lihat di sini. Okey, tahun 2015 sebanyak 200 unit kereta. Tahun 2016 sebanyak 400 unit kereta, 2017 sebanyak 300 unit kereta, akhir sekali tahun 2018 sebanyak 250 unit kereta. Jadi kita nak dapatkan jumlah keseluruhan 4 tahun bagi syarikat kereta raya menjual kereta. Jadi kita tambahkan ke semua jumlah unit kereta pada 4 tahun tersebut. 200 kita tambah dengan 400, tambah dengan 300 dan tambah akhir sekali tambah 250. Kamu akan dapat jawapannya, iaitu sebanyak 1150 unit kereta. Carta pi kebiasaannya berbentuk bulat seperti pi ataupun seperti pizza. Dan carta pi menunjukkan jumlah peratusan. Biasanya carta pi menunjukkan dalam bentuk peratus. Contoh carta pi di sini. Baiklah, tajuk untuk carta pi di sini adalah penduduk Taman Perumahan Aman. Seperti mana yang kamu dapat lihat, di mana penduduk Taman Perumahan Aman dipecahkan kepada 4 bangsa, iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain. Okey, di sini melalui carta pi kamu boleh lihat peratus. Contohnya di sini bangsa Melayu sebanyak 50%, Cina 30%, India 12% dan lain-lain sebanyak 8%. Sekiranya kamu tambah ke semua peratus ini, kamu akan mendapat jumlah sebanyak 100%.
Baiklah, kita lihat contoh soalan. Di sini carta pie menunjukkan peratus penduduk di Taman Aman mengikut bangsa dan jumlah penduduk Taman Aman adalah 500 orang. Okey, ini adalah antara maklumat yang diberi di mana jumlah penduduk Taman Aman adalah seramai 500 orang. Jadi soalan yang pertama, berapakah bilangan penduduk Melayu? Okey, di sini dinyatakan sebanyak 50%. Jadi jawapan tidak perlu ditulis dalam bentuk peratus kerana soalan bertanyakan tentang berapakah bilangan penduduk Melayu. Jadi untuk mendapatkan jumlah ataupun untuk mendapatkan bilangan penduduk Melayu, jadi kita gunakan operasi darab. 50% kita tukarkan dahulu dalam bentuk pecahan. Ia akan menjadi 50 per dengan 100 dan kita darabkan dengan 500 orang. 500 orang adalah jumlah penduduk di Taman Aman. Kiranya angka seperti ini, 100 dan 500 potong ataupun kita buang sifarnya. 50 didarabkan dengan 5. Kamu akan dapat jawapan sebanyak 250 orang. Ini adalah jawapannya. Baiklah, kita lihat soalan seterusnya. Berapakah bilangan penduduk berbangsa Cina? Okey, di sini 30%. Kaedah yang sama kita gunakan, iaitu kita tukarkan peratus dalam bentuk pecahan. Kita dapat 30 per 100 kita darabkan dengan 500. Kaedah yang sama juga, kita boleh potong 2 sifar di 500 dan juga 2 sifar di angka 100. Dia akan menjadi 30 didarabkan dengan 5 dan jawapannya sebanyak 150 orang. Ini jawapan bagi soalan yang kedua. Ini adalah tip ataupun ringkasan di mana kaedah ataupun cara untuk kita mengenali sama ada carta pie, carta palang ataupun piktograf. Piktograf, apa yang perlu ada dalam piktograf adalah pertama sekali mesti ada petunjuk. Kiranya tidak ada petunjuk, kamu tidak dapat mengetahui ataupun tidak dapat mengira berapakah jumlah ataupun nilai yang diwakili oleh sesuatu gambar rajah. Dan seterusnya, guna simbol atau gambar untuk mewakili data. Okey, ini biasa dalam piktograf, ia akan menggunakan simbol ataupun gambar sesuai dengan soalan untuk mewakili data. Dan di dalam piktograf ada dua bentuk, iaitu bentuk mengufuk dan bentuk mencancang. Okey, jadi kalau kita nak tahu berapakah jumlah keseluruhan bagi data sekiranya tidak diberikan dalam soalan, caranya adalah bilangan simbol kita darabkan dengan petunjuk yang diberi. Katalah contohnya satu gambar rajah mewakili 10, jadi bilangan simbol kita darabkan dengan 10. Seterusnya carta palang, ada dua jenis juga, di mana carta palang ada juga berbentuk mengufuk dan ada juga bentuk mencancang. Dan di dalam carta palang juga mesti ada tajuk dan ada dua paksi, paksi X dan paksi Y, dan setiap paksi tersebut mesti dilabelkan ataupun ada keterangan yang menunjukkan apakah yang mewakili paksi X dan apa yang diwakili oleh paksi Y. Panjang ataupun tinggi palang mewakili kuantiti sesuatu objek atau data dan setiap palang adalah sama besar. Seterusnya carta pie, seperti biasa ia berbentuk bulat seperti pie ataupun pizza dan jumlah peratusan bagi keseluruhan carta pie adalah 100%. Jadi bilangan kuantiti itu bergantung kepada soalan. Apa yang Pak Cikgu terangkan di sini, harap anda semua dapat memahaminya. Okay, terima kasih. Kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.